Okey, hari ni kita sembang santai lah, sembang santai. Tengoklah apa yang bahan yang saya bawa sikit bekal lah hari ni, bekal untuk kita tengok sama-sama lah. Okey. Okey, sementara kita nak setting saya punya slide ni. Okey. Okey, hari ni kita bincangkan sikit lah, okey, tentang geoart atau geoseni. Okey, okey, next. Okey, geoart atau geoseni ni sebenarnya adalah seni rupa bumi. Seni rupa bumi yang mana kalau kita faham memang geografi ini luas, dia merangkumi sebenarnya semesta alam sampailah kepada bumi ini sendiri. Okey, kalau waktu malam bulan mengambang, kita tengok ke langit, kita nampak bulan yang cantik. Okey, bulan yang cantik itu sebenarnya adalah satu seni alam lah, okey, yang tergolong dalam geoart juga. Dan sebaliknya, kalau kita di bulan, kita lihat ke bumi, bumi juga mempunyai satu form yang cantik juga, terdiri daripada pelbagai warna-warni lah dekat situ. Okey. Geoart juga dia merangkumi benda yang besar sehinggalah benda yang kecil. Okey, dekat situlah yang di sini disebut sebagai sampai mikroelektron. So di mana mikroelektron, okey, mikroelektron ini selalunya kita lihat ya, benda-benda yang kita zoom melalui mikroskop. Even kalau kita tengok kuman pun sendiri sebenarnya cantik, cuma sifat dia sebagai kuman tu yang mengganggu kesihatan kita. Jadi benda tu bagi kita tak bagus lah. Sebenarnya Allah ciptakan kuman itu sebagai satu makhluk yang cantik, cuma sifat dia sajalah yang orang kata apa, mungkin mengancam kita. Tapi ada yang baik, bukan kata semuanya tak baik kan. Okey, jadi kemungkinan juga kuman ni juga pun boleh jadikan motif batik kita. Tak gitu, doktor ya, alright. So sebab benda ni adalah semua makhluk Allah. Okey, so dari segi definisi apa itu geoart itu, dia merangkumi benda yang besar sehinggalah benda yang sebesar zarah. Okey, next. Okey, geoseni boleh dibahagikan kepada tabi'i atau ubahsuaian. Tabi'i itu maksud dia benda yang semula jadi, alam. Ubahsuaian tu ibarat seperti kita mengukir sebuah bongkah batu, di mana bongkah batu tu diolah menjadi sebuah arca, ataupun diolah menjadi sesuatu craft. Okey, okey, itu yang maksudnya apa tu tabi'i, iaitu alam semula jadi, yang mana kalau kita lihat di sekitar geopark kita ni, yang kita berada di sebuah daerah ataupun satu kawasan yang sangat cantik. Kita ada Gunung Jerai yang penuh dengan formasi batu-batuannya. Selain daripada formasi batu-batuannya, di kaki Gunung Jerai dipenuhi dengan satu kapet hijau, sawah bendang yang sangat cantik. Allah berikan keistimewaan sawah padi ini dengan pemandangan yang sangat indah. Selain daripada ia merupakan sumber ekonomi kepada negeri Kedah, gabungan di antara hamparan sawah padi dengan landskap yang berlatar belakangkan laut dan juga awan-awan, formasi awan yang cantik, ini merupakan satu keindahan yang terdapat di Geopark Jerai, di mana keindahan ini adalah hak kita. Sekiranya kita berada di Sabah contohnya, di hadapan Gunung Kinabalu, itu adalah geoart ataupun geopark yang mana geoart dia khas untuk Sabah. Okey, jadi geoart yang terdapat di Gunung Jerai tidak sama seperti di Sabah, kerana kita ada keunikan yang tidak terdapat sendiri di Sabah tersebut. Okey, itu yang okey, next.
Okey, kebanyakan geoseni yang boleh dihayati oleh orang awam terdiri daripada image lanskap. Okey, kebiasaan yang kita melihat image lanskap ini menerusi fotografi yang cantik-cantik, menerusi lukisan-lukisan daripada pelukis-pelukis kita yang meluahkan segala kreativiti dia di atas kanvas ataupun di atas pelbagai medium, sama ada berbentuk 3D ataupun 2D. Okey, Cikgu Din lebih fahamlah berkenaan dengan ni. Okey. Okey. Seorang pengkarya, selain daripada ilmu yang ada pada diri dia, pengalaman yang dia lihat dan dia olahkan ke atas kanvas sebenarnya adalah satu keindahan yang terpilih, menerusi kita kata screening. Setiap artis, cara dia screen, cara dia observe, cara dia lahirkan karya tu berbeza-beza selepas dia hadamkan semua pengalaman dia. So sebab tu pengguna peranan seorang karyawan ataupun artis sangat penting, kerana mereka lah yang akan memperkayakan dan menghidangkan kepada kita makanan-makanan visual yang indah-indah ataupun yang sedap-sedap. Okey. Next. Okey. Sekarang kita lihat dulu beberapa unsur-unsur yang kita boleh lihat daripada pemerhatian saya lah. Okey, next. Okey. Yang ini contoh-contoh yang bukanlah di tempat kita, tetapi lihatlah bagaimana pengertian geoart itu. Okey, yang ini secara tabiinya di mana formasi batu-batuan, pulau, tasik dan juga pelbagai layer-layer batu-batuan, tanah dan sebagainya. Ini semua sebenarnya di tempat kita terlalu banyak benda ni di tempat kita. Cuma kita belum ada, ataupun mungkin satu lagi Cik Mazlan boleh aturkan ataupun pihak-pihak tertentu boleh aturkan untuk kita buat discovery keindahan alam semula jadi yang terdapat di Gunung Jerai ini. Okey, next. Okey, ini kata-kata daripada Li Caiping. Okey, keindahan yang dapat dilihat daripada muka bumi. Okey, ayat dia simple. Okey, keindahan yang dapat dilihat daripada muka bumi. So, geoart ni sebenarnya satu kita katakan apa nak kata fisioterapi pun boleh kata, nak kata satu ciptaan yang sangat hebat yang Allah berikan kepada kita makhluk, yang kita dapat lihat geoart ni satu formasi ataupun reka bentuk semula jadi yang diciptakan untuk manusia. Okey, walaupun pada sebutir pasir sekalipun tetap ada seni pada pasir tersebut, ataupun pada batu sekalipun tetap ada keindahan, di mana batu-batu yang kita ambil kita jadikan batu cincin. Okey, bagi penggemar batu cincin, okey, ataupun mineral, okey, mereka sangat-sangat appreciate tentang keindahan batu ini, seni batu. Okey, next. Okey, ini antara keindahan alam yang terdapat di Gunung Jerai lah. Okey, yang sebelah kiri ini air terjun apa Mak Su? Mak Su lebih pandai hari ni. Puteri Mandi Mak Su? Betul? Puteri Mandi Puteri Mandi. Okey, di sini kita lihat geoart dalam bentuk seni foto. Okey, seni foto di mana kalau kita berada di lokasi ini, kita tidak menyedari kerana kita berada dalam keindahan tersebut. Tapi bila kita lihat dalam bentuk foto, kita rasa tengok saja foto ni pun kita dah rasa nyaman. Kita dah rasa hilang stres kita sebenarnya. Okey, next. Okey, ini adalah geoart yang terdapat di sekitar sawah-sawah padi di sekitar Gunung Jerai. Mana nak cari benda macam ni? Okey, dengan apabila kita tengok sawah yang diratakan pada masa ini untuk proses penanaman padi semula. Kadang-kadang kita kata
kalau nak datang ke negeri Kedah ni, mailah waktu padi tengah menguning, masa itu cantik. Okey. Tapi Allah ciptakan keindahan itu sebenarnya tidak kira masa. Cuma dia punya musim tu musim apa? Walaupun pada musim orang kata apa? Penanaman ataupun bajak, tuai, bukan bajak ni, bajak bukan tuai. Macam ni, kita tak nampak padi yang menguning, tetapi kita nampak keindahan daripada refleksi awan ke atas permukaan sawah tu dengan kawasan yang sangat luas, sangat mendamaikan dan sangat menenangkan. Okey, next. Okey, lihatlah bagaimana Gunung Jerai dengan sinaran matahari di waktu senja. Okey, pada masa ni lahir pelbagai warna-warna alam. Okey, dan juga pada masa ni kalau kita berada di tepi-tepi sawah, kita akan dengar juga suara-suara alam, katak, cengkerik dan sebagainya. Inilah kedamaian, inilah keindahan geoart yang terdapat di sini. Okey, next. Okey, ini sawah padi ketika menghijau. Next. Okey, sawah padi ketika penanaman di peringkat awal, kita dapat lihat formasi awan dengan latar belakang Gunung Jerai, reflection pada permukaan sawah. Okey, next. Okey, ini view daripada hotel apa dekat Gunung Jerai itu, saya pun lupa. Dekat Gunung Jerai, puncak Gunung Jerai. Hotel apa? The Jerai. Right. Okey, so daripada The Jerai itu kita bagi pengunjung-pengunjung yang menginap di sana, pagi-pagi, awal pagi turun tangga melihat betapa indahnya, okey, geoart ataupun geografi di sekitar Gunung Jerai. You tengok berapa jauhnya sawah kita kat sana dengan formasi awan, ada pulau, kalau saya pulau Bunting Pulau Bunting dan pelbagai lagi pulau di sana. So sangat indah. Sebenarnya bagi fotografer yang aktif, mereka, saya ingat one day mungkin kita boleh buat pertandingan foto ke, okey, di sini untuk mengumpul lagi berbagai lagi foto-foto yang indah, dan kita bagi hadiah dekat pemenang ni, supaya dan semua gambar-gambar tu kita boleh gunakan untuk buat kalender dan sebagainya, untuk mempromosi lagi tempat kita supaya ramai lagi turis yang datang ke sini. Okey, next. Okey, ini antara formasi batu yang terdapat di Pantai Merdeka, di Padang Tok Syekh, dan juga di Batu Kapai. Okey, ini antara formasi geografi lah, batu-batuan di Gunung Jerai yang kita dapatlah di sini. Sedikit sampel saja, malahan lebih banyak lagi yang terdapat di sana. Sebab tu saya kata dari segi sekiranya kita dapat buat satu eksplorasi mineral, okey, untuk melihat formasi batu-batuan ini, dan kita dapat tagkan, maksudnya kita dapat tandakan tempat kewujudan formasi-formasi batu-batuan ini, juga benda-benda ini boleh jadikan sebagai produk pelancongan untuk membawa peminat-peminat hiking dan sebagainya untuk melihat kita punya album di tapak tu sendiri pelbagai batu-batuan, formasi batu-batuan. Okey, next. Okey, untuk yang slide seterusnya, saya akan memperlihatkan sedikitlah bagaimana peranan pelukis dalam menghasilkan karya-karya seni. Okey, next. Okey, saya perkenalkan sifu saya sebenarnya. Okey, Prof Jalani Abu Hassan. Okey, antara karya menarik daripada Prof Jalani Abu Hassan, okey, beliau telah mengadakan satu eksplorasi di Langkawi pada satu masa tu. Dia pergi ke Langkawi untuk mencari ilham untuk dihasilkan, untuk menghasilkan karya dia lah. So bila di Langkawi, dia berfikir apakah subjek yang dia akan study ya. Okey. So dia membuat keputusan untuk melihat, berjalan di pantai, pinggiran pantai, dan melihat batu-batuan, pergi ke kawasan sawah di Langkawi, melihat tanah-tanah sawah yang kering dan merekah, melihat juga terdapat ada busut anai-anai, okey, juga melihat kayu-kayu yang terdapat di Langkawi, dan juga pelbagai jenis pasir dan tanah di sana.
Okey, daripada pemerhatian dia, dia melahirkan atau menghasilkan karya-karya yang sangat unik. Okey, next. Okey. Ini karya apa Prof Jai. Okey. Karya ni menggabungkan menggabungkan sebuah lanskap yang perbatuan dengan gumpalan awan yang menarik dan bercahaya. Okey, walaupun karya ini tidak memfokuskan kepada satu subjek yang khusus, tetapi dia merupakan seni lanskap yang sangat menarik dan unik. Okey, next. Okey, ini adalah karya Prof Jai yang seterusnya. Kita lihat yang sebelah kanan atas. Okey. Kalau tengok yang panel atas tu ada 3 panel. Bahagian tengah tu adalah busut anai-anai. Okey, busut anai-anai daripada tanah liat tanah anai-anai tu. Okey, daripada pemerhatian dia, batu-batuan yang terdapat di Langkawi, pasir dan sebagainya, dia lahirkan karya seni. Yang bawah ni pun kita dapat lihat. Yang bawah ni batu-batuan, okey, awan dan juga pasir-pasiran. Okey. Right, ini adalah karya daripada seorang pelukis yang terkenal di Malaysia. Begitu juga kalau kata tadi saya suggest supaya kita mengadakan eksplorasi di Gunung Jerai untuk melihat mineral batu-batuan di Gunung Jerai. Begitu juga boleh nak Cikgu Din, kita buat satu pertandingan seni lukis, pertandingan seni lukis, dan kita mengumpulkan semua, terbuka kepada semua pelukis-pelukis Malaysia dan jadikan geopark kita sebagai inspirasi. Dan yang mana pemenang dia, kita bagi satu hadiah yang agak menarik sikit. So dengan cara mempromosi, untuk mempromosi kita punya Jerai Geopark. Okey, next. Okey, ini kita tengok lebih dekat lah karya Prof Jai tadi. Tengok kalau nak dilukis sebutir pasir, yes, boleh sebenarnya kalau nak lukiskan sebutir pasir. Tapi kalau nak lukis selonggok batu dan juga selonggok pasir dengan pencahayaan dan warna, inilah jadinya. Okey, apabila benda tu digabungkan di atas sebuah kanvas, dia memberikan satu expression jiwa kepada peminat-peminat seni. Okey, next. Okey, ini karya saya kongsikan sedikit karya saya. Sebenarnya ada lagi karya-karya saya yang lain, cuma hari ini saya bawa sedikit sajalah. Okey. Okey, next. Ini karya saya, lukisan akrilik di atas kanvas. Okey, karya saya yang ini sebenarnya adalah gabungan di antara budaya dan juga alam. Okey, budaya dan juga alam. Di mana budaya saya fokuskan kepada batik lah. Okey, dari segi batik, bagaimana batik itu mencerminkan budaya Melayu dan bagaimana warna-warna yang kita apply di atas kanvas itu menggambarkan isu-isu di dalam masyarakat. Okey, dan juga persekitaran. Okey, next. Okey, karya yang sama, batik menceritakan tentang alam. Okey, menerusi seni batik saya olah kepada message. Okey, next. Okey, yang ini saya ceritakan berkenaan dengan tragedi yang berlaku di Baling baru tahun lepas yang banjir di Baling kan. Okey, isu banjir di Baling tu orang kata pasal pembalakan. Orang kata pasal sikap yang ialah orang-orang yang rakus mengambil hasil bumi dan sebagainya, projek tanaman musangking dan sebagainya. Kita tak tahulah apa benda yang sebenar-benar berlaku. Tetapi menerusi karya saya adalah apabila alam itu menangis, kita yang menderita. Okey, so saya gambarkan reka corak batik dengan cara menggambarkan penderitaan. Okey, daripada kejadian banjir tersebut, okey, menyebabkan ada yang kehilangan nyawa, yang mengalami kerosakan harta benda. Jadi apabila nilai budaya, nilai kemanusiaan, di mana orang Melayu ni kaya dengan dia punya sopan santunnya dan berhemah tinggi. Tetapi
Saya tak bermaksud dalam karya saya ini menggambarkan ataupun memfokuskan kepada orang Melayu semata-mata. Tapi saya sebenarnya dalam batik itu sebenarnya saya menggambarkan sebagai sebuah nilai kemanusiaan, nilai budaya masyarakat. Tak kisahlah masyarakat itu Melayu ke Cina ke India ke Kadazan ke apa pun. Okey, setiap bangsa di Malaysia ni mempunyai nilai budaya. Jadi batik adalah sebagai satu metafor melambangkan apabila rosaknya budaya di dalam satu kehidupan, maka kita yang menerima akibatnya. Okey. Next. Okey, ini adalah salah satu lukisan cat air saya. Saya lukis Gunung Jerai di belakang tu. Okey. Formasi apa tu Gunung Jerai dengan teknik atau bukan teknik, dengan gaya sedikit expressionism lah. Okey, di mana warna-warna yang saya lebih-lebihkan, saya ekspreskan warna-warna itu dan juga saya ekspreskan image-nya. Sebab itulah kalau kata kita lihat pokok-pokok dan sebagainya kat situ tidaklah begitu jelas kerana ini merupakan satu expression painting. Okey, next. Okey, seterusnya saya perkenalkan sahabat ya. Siapa masalahnya? Ilham itu dia yang mengilhamkan itu adalah insiden ataupun peristiwa yang berlaku yang membuat bercetuskan ilham, dan ataupun dia mencari apa identiti ataupun dia ada satu macam contoh lah, macam berhenti itu kita tahu dia punya program. Okey. Jadi bila you tengok macam peristiwa di balik, jadi sudut yang you tengok dengan sudut yang bukan orang sini tengok, dia sudut yang berlainan. Jadi pemilihan apa yang menentukan memilih subjek. Okey. Tapi satu subjek itu untuk di-transfer ke kamera. Okey. Okey, begini ya. Artis sebenarnya adalah seorang wartawan. Contohlah lebih kurang Cikgu Din. Artis ni adalah seorang wartawan. Sekiranya pada masa dia berkarya tidak ada apa-apa isu, okey, dia melayan apa yang dia suka dan dia akan tonjolkan kepada masyarakat untuk dihayati hasil karyanya. Okey, pada masa tersebut berlakunya sesuatu peristiwa ataupun tragedi. Okey, pada masa itu dia juga sebagai wartawan akan membuat laporan dalam konteks yang menggunakan bahasa-bahasa visual. Okey, sebab tu semasa berlakunya apa tu terjadi di Baling Iboe tu, okey, sebagai seorang artis apa yang dia nak cakap? Bagaimana cara nak cakap? Okey, bagi saya bukan semua pelukis akan pada masa serentak akan semua buat gitu. Tak, ada pelukis yang akan terasa macam saya orang Kulim dekat sangat dengan Baling. Memang saya ni lah terasa lah benda tu kan. Jadi bagaimana kita nak mengatakan protes kita, tetapi protes yang kita tak nak protes yang macam bawa spanduk pergi kat jalan tunjuk. Okey. Kita nak orang melihat karya ni sebagai satu benda yang indah, dia suka, cantik, apa semua, dia seronok tengok. Tapi kalau dia tanya apa mesej yang disampaikan, okey, saya menyampaikan tentang tragedi di Iboe. Okay, yang melibatkan kematian, melibatkan kemusnahan alam, melibatkan kesusahan kepada masyarakat. Jadi pasal kita menyampaikan mesej tu secara tidak langsung kepada masyarakat. Ada orang yang tidak suka sangat melihat benda-benda isu-isu semasa ataupun dalam TV kadang-kadang beritahu dia tak mahu tengok. Tetapi dia adalah golongan orang yang meminati seni. Okey, bila dia tengok lukisannya dia rasa nak tengok. Pasal lukisan dia rasa nak tengok. Pada masa itulah mesejnya akan sampai kepada dia. Itu target dia. Okey, cik dulu. Right. Okey, next. Okey. Ini sahabat saya, Rohaizat Syari. Okey, beliau merupakan seorang watercolorist yang sangat terkenal lah di Malaysia dan juga dia merupakan anak jati orang Kedah lah, anak jati Kedah. Dia menetap di Alostar. Okey, karya beliau banyak memperlihatkan lanskap sawah padi. Okey, pada masa yang sama juga beliau menggunakan subjek bicycle tour, okey, di dalam karya beliau bagi menambahkan lagi nilai nostalgia di dalam karya-karya seni cat air beliau. Okey, next. Okey, inilah lukisan daripada saudara Rohaizat.
Okey, kalau kita tengok dalam karya Raizat ni, macam saya kata tadi, ada basikal tua. Okey. Dan ada proses, pada masa tu proses dalam penyediaan sawah padi. Okey. Sebab tu saya kata tadi, seorang pelukis merupakan wartawan. Okey. Dan juga kerja beliau sebagai seorang wartawan ni, dia menggarap warna, dia filter, dia screen warna-warna yang terdapat pada subjek dia, dan dia curahkan semua ke atas kanvas. Apa yang kita dapat lihat di sini, contohnya rumput rampai yang terdapat di bahagian latar depan tu diolah dengan begitu teliti, begitu halus sekali, dengan campuran-campuran warna yang harmoni. Kita lihat pada bahagian rumput memang ada warna hijau, coklat, kekuningan dan sebagainya. Semuanya digarap dengan begitu sempurna. Bayangkanlah kalau ada 100 karya tentang geoart ataupun lanskap di Gunung Jerai ini, kita kumpulkan setempat, berapa ramai orang dapat menghayati setiap unsur-unsur yang ditapis oleh artis-artis ini. Ini saya nampak. Okey, next. Okey. Ini karya Raizat juga ya, kalau kita tengok di Kedah ni, kawasan sawah, kita terdapat banyak pulau-pulau di kawasan Bendang banyak pulau-pulau di kawasan Bendang. Sana di geografi tempat kita rata. Jadi bila nak buat rumah, dia kenalah ada di satu tempat tinggi. Di situlah buat perkampungan. Okey, ini bagaimana Raizat dia melihat, dia mengambil reflection yang terdapat pada air pada petak Bendang tu. Okey, diolah dengan warna-warna lanskap. Di samping latar belakangnya adalah lanskap perkampungan Melayu di kawasan Yan. Okey, sangat indah. Okey, next. Okey, ini pun sama. Kita dapat rasa ketenangan menerusi lanskap ini, dan juga refleksi air yang diolah dengan begitu teliti sekali. Kita nampak seolah kita katakan hidup lah, nampak hidup dia punya environment dia tu. Okey, warnanya sangat harmoni dan sangat menenangkan. Next. Okey, saya kata tadi Raizat dalam dia mempromosi lanskap yang indah di sekitar Gunung Jerai ini, beliau juga menggunakan subjek basikal sebagai elemen nostalgia, sebagai elemen nostalgia, dan bagi peminat pengumpul barangan antik especially, tentu akan memilih karya Raizat ni sebagai dia punya koleksi beliau. Koleksi mereka. Jadi secara tak langsung, apabila dia melihat, dia meminati barangan antik tersebut sebagai pengumpul artifak-artifak ataupun bahan-bahan antik ni, dia juga dipromosi dengan keindahan latar belakang sawah yang cantik. Okey, next. Okey, habis. Sekejap. Saya tunjukkan satu lagi folder. Buka yang dekat. Ada projek lagi. JT. Projek. Ada tulis apa tu? Yang atas? Ini design, sublima, KPI. Okey, design. Okey. Baik. Gambar kompleks sejarah. Okey. Gerbang. Kita ada. Okey, yang ni karya saya lah. Cik Mazlan tahu ke tak tahu, saya tak perasan juga, sebab suatu masa saya pernah berkolaborasi dengan MPSP lah dalam menjayakan ataupun yes, proposal. Ya. Dr. Smadi mana? Ya. Ya. Okey, sebenarnya design saya ni sebenarnya telah dibeli oleh MPSP. Cumanya belum masanya lagi untuk di-banner kot. Sebenarnya kita nak banner pada masa tu, tetapi ada masalah dengan JKR. Okey, ini adalah karya saya, Pintu Gerbang Sungai Petani. Okey, saya sebenarnya terpanggil pada masa tu lah. Saya tak ingat tahun bila masa tu. Cik Maslan ingat tak? Saya tak ingat tahun bila, tapi agak lama dah masa tu. Okey, saya terpanggil
untuk mengabadikan semua apa tu dia panggil apa dia kena kata kebesaran, bukan ayat sesuai untuk kebesaran. Maksud saya lembah bujang, dia panggil apa, cerita-cerita pasal lembah bujang ni, kisah no saya kata apa ni, sejarah lembah bujang. Aduh payah nak cakap sejarah lembah bujang, right? Sejarah lembah bujang. Sejarah lembah bujang sebenarnya sebuah sejarah yang hebat, seperti yang telah dibentangkan oleh pembentang-pembentang sebelum ni lah. Okey, saya pun tak sempat datang pada masa tu. Okey, jadi saya menyedari benda ni dan saya lihat apa yang saya boleh sumbangkan kepada ataupun bantu kepada kita punya masyarakat dan pembangunan perbandaran Sungai Petani sendiri. Kalau kita lihat di Melaka ni sebenarnya sebuah Formosa tu kan, dia punya kota, kota Formosa. Yang jelasnya di Melaka adalah sebuah kota Formosa yang asalnya. Tetapi apabila satu inisiatif diambil oleh kerajaan Melaka sendiri untuk mempromosikan pelancongan, maka hari ini Melaka merupakan sebuah bandaraya bersejarah. Padahal kalau kita lihat, Melaka tidaklah sangat mempunyai aset-aset ataupun sumber-sumber yang utama. Nak kata minyak pun tak ada minyak, nak kata ladang pun taklah besar mana. Okey, tetapi mereka membangunkan pelancongan itu 100%. Dan kini Melaka sangat maju dan kita pun seronok pergi ke sana, turis pun seronok pergi ke sana. Jadi disebabkan itu, pada masa saya mempromosikan cuba untuk mempromosikan lembah bujang, jadi pun benda ni sebenarnya pun cara tak disengajakan juga, sebab pada masa tersebut YDP dia Puan Rozaina kan, Puan Rozaina pada masa tu. Okey, YDP pergi ke UiTM Kedah, dan dia sebenarnya YDP ni rapat dengan Rektor Kedah pada masa tu, Rektor Kedah Dr. Dr. Haidar, okey, Prof. Dr. Haidar Ziauddin. Okey, YDP dia sebenarnya rapat dengan Prof. Haidar, dan ada discussion di antara mereka, sembang-sembang tu. Okey, semasa ada satu majlis makan tengah hari, dia orang bersembang, dan selepas daripada tu, kebetulan saya lalu situ, saya punya rektor panggil. Bila panggil saya pergi jumpa dia. Dia kata macam ni, saat lagi Nazri, you ikut saya. Okey, tak apa, bos panggil, okey lah. Lepas habis makan je, dia pun keluar, saya pun pergi. Masa tu Puan Rozaina bawa Prof. Haidar dan saya. Masa tu 3 orang je, driver lah yang bawa kan. Okey, datang ke sini. So once datang ke sini, masa tu Puan Rozaina dia kata, Cik Nazri, you tengok titik semeling. Dia tunjukkan saya titik semeling. Masa tu komplek ni baru siap kan. Dia kata cantik komplek ni, tapi saya tengok titik semeling tu, saya sakit mata. Saya sakit mata. Jadi boleh tak you tolong design Zat? Itulah task pertama saya dapat. Boleh tak you tolong design Zat? Kan, you tolong design Zat, kita make up jambatan semeling ni bagi cantik. Okey, lepas tu dia bagi benchmark dekat saya. Dia kata, saya nak jambatan semeling ni you olah seperti mana jambatan Putrajaya. Dia cakap kat saya, seperti jambatan Putrajaya. Saya nak macam tu. Kalau tak sampai macam tu, saya tak mau. Okey, dipendekkan cerita, saya design. Lepas saya design, saya tunjuk dekat saya punya bos dekat UiTM. Bos saya tengok, okey, you boleh pergi jumpa. Terus saya set appointment pergi jumpa dengan Puan Rozaina. Bila jumpa dia aja dekat luar tu, staff-staff kat situ ada bagi tahu saya lah, Cik Nazri, kita punya YDP ni garang sikit. Kalau dia tak berkenan, saat lagi dia silap-silap bulan, dia halau you balik macam tu. Saya kata tak apalah, saya cuba nasib saya. Jadi saya pergi jumpa dia.
Macam mana channel ni dah siap? Siap dah. Okey, bagi saya tengok macam mana. Saya tunjuklah dekat dia design tu. Saya tak bawa design tu hari ni, saya tak bawa design. So saya tunjuk design tu, dia tengok-tengok, dia kata Cik Nazri, dua-dua saya berkenan. Ni berapa kos nak buat tu? Saya tak mau cerita lah pasal kos tu berapa nak buat. Okey. Saya kata, dia berapa lama you boleh buat benda ni? Saya kata nak buat benda ni ambil masa sikit lah sebab benda tu melibatkan lalu lintas dan sebagainya. Okey, cuma dia kata buat masa sekarang ni saya tak ada bajet untuk nak buat benda tu. Next time insyaAllah, dia kata macam tu. Lepas tu dia start bagi dekat saya projek-projek yang lain because of dia dah mula nampak potential apa yang saya nak tunjukkan. Sebab design saya cerita sikit. Design saya sebenarnya, saya pun balik pening kepala. Macam mana nak buat titik sembilan ni kan simple je. Kan? Melengkung dan ada tiang-tiang. Jadi datanglah ilham kepada saya pada masa tu. Setiap tiang tu saya letakkan replika kapal layar. Kapal layar. Jadi berapa tiang kat situ, semua kapal layar kat situ. Dan kapal layar tu, layar dia tinggi daripada jambatan itu. Okey. Jadi apabila saya buat replika berbentuk, sebenarnya dia panggil line lah. Line sculpture. Line sculpture ni kita tak buatlah benda tu render sampai nampak macam kapal di Melaka tu. Dia hanya dapat bentuk kapal dan pada waktu malam kita akan letakkan lampu di situ dan in fact malam dia akan bercahaya dan cantik. Itu saya punya idea. Okey, dan dia setuju idea saya. So apabila idea tu dah ada proceed, next project dia bagi saya untuk buat pintu gerbang Sungai Petani. Jadi apabila saya dah mula dengan kapal layar berlabuh di Titi Semeling, dan karya saya tu juga mengajak kita untuk mendekati, menyelami sejarah Lembah Bujang. Okey, kebetulan pada masa tu belum ada lagi cari gali dekat sini kan. Sekarang ni dah ada Sungai Batu, dah dekat dah sebenarnya. So sekiranya ada lagi replika kapal-kapal dekat situ, kalau jadi projek tu memang sangat indah lah tempat kita. Okey, so daripada situ apabila dapat projek untuk buat pintu gerbang, ini adalah design yang kelima kata saya. Sebab design ni telah simplify dan inilah yang paling simple. Lepas ni kalau nak simplify lagi saya tak boleh simplify dah sebab dia akan rosak habis, dia punya estetik akan hilang. Okey, di sini sebenarnya kalau kita tengok, okey next go. Dia melengkung di tengah-tengah tu adalah jalan. Sebenarnya tapak cadangan ni itu lagi di antara IPD dengan Petronas, Taman Ria tu kan. In between tu lah kita cadangkan untuk buat tapak di situ. Yang lengkung ni sebenarnya adalah globe bumi. Yang lengkung tu adalah globe. So globe tu sebenarnya kita nak menceritakan bahawa pada satu masa Lembah Bujang merupakan tempat perdagangan yang utama di dunia. Kapal-kapal dagang daripada luar datang ke tempat kita untuk berdagang. Okey, itu sebenarnya cerita di sebalik pintu gerbang ni. Di sebelah tepi sini, di sebelah tepi sebelah kanan saya ni, saya tunjukkan sebenarnya di situ adalah ombak yang menggambarkan cabaran yang dihadapi oleh pedagang-pedagang untuk sampai mendarat di Lembah Bujang. Okey, next. Alright, di sebelah yang sebelah kiri ni depan ni platform, Di platform ni terdapat nampak ada macam benda melengkung naik macam kepala ular tedung tu. Itu sebenarnya adalah ombak yang mengganas di lautan yang dihadapi oleh pelayar-pelayar untuk sampai ke sini. Pada zaman sekarang ni kapal-kapal dagang kita dah moden, tapi zaman dulu kapal layar. Bayangkanlah mereka terpaksa menghadapi ombak-ombak raksasa di tengah laut sebelum sampai ke tempat kita. Tapi mereka tetap datang ke tempat kita sehingga kan tempat kita sangat famous, menjadikan sebuah pelabuhan entry port pada masa itu. Pelbagai barang dagangan diurus niagakan di tempat kita. Inilah pintu gerbang yang menggambarkan kisah sejarah Lembah Bujang tersebut. Next. Tu ada kapal ada kapal dengan ombaknya, kapal di lambung ombak untuk sampai ke sini. Sebenarnya bila saya dapat task ni pada masa tu, saya pun berfikir macam mana kita nak tunjukkan sejarah Lembah Bujang tu pada sebuah karya, melalui sebuah karya. Itu yang saya duk fikir pada masa tu. Tapi alhamdulillah Allah mempermudahkan urusan saya dan mengilhamkan kepada saya bentuk begini yang dapat menceritakan keseluruhan tentang pelayaran ke Lembah Bujang.
pada bahagian tengah tu, lengkung atas tu kita akan tulis kat situ lah. Sebenarnya pada cadangan saya adalah Sungai Petani Bandar Sejarah Lembah Bujang. Itulah yang saya nak tunjukkan. Jadi sekiranya benda ni wujudlah pada masa di tarikh cadangan hari tu hari, saya kata kita sebenarnya dah memang ke arah kepada geopark ni sebenarnya, dan kita mempromosi, kita nak gini apabila orang masuk ke Sungai Petani, pintu gerbang ni lah dia sebagai elemen pemanggil, sebenarnya elemen pemanggil. Kalau dia lalu dalam Sungai Petani, dia tak nampak apa-apa benda yang menarik, apa benda yang dia dapat berhenti kan. Tapi apabila dia tengok benda macam gini, ada pula kat situ Bandar Sejarah Lembah Bujang, dia orang nak tahu lebih lagi, apa lagi. Zaman sekarang lagi mudah, tekan, semua dah keluar informasi. Okey, nak pergi tengok ini kat sini, nak pergi tengok batik kat sini, nak pergi semua ada. Okey. Kemungkinan juga ni kita boleh buatkan galeri ya, galeri seni Jerai. Kan? Semata-mata menunjukkan karya seni saja, dan juga pelbagai arca kita boleh buat. Okey, next. Okey, ini dia tengok daripada depan sikit lagi, next. Okey, daripada atas, next. Okey, ini betul-betul daripada depan lah. Beginilah bentuk dia. So bayangkan kalau kita memandu kereta dan kita lalu di bawah tu, kan, mesti kita akan rasa kan, macam gitulah. Tak maaf lah kan. Okey, mungkin itu saya yang lebih-lebih, orang lain tengok biasa je. Tapi apa yang saya ceritakan sini, apa yang saya nak sampaikan di sini adalah bagaimana cabaran ombak dan pelayar masuk ke tempat kita. Okey, nampak tak ada satu kapal, dua kapal kat atas tu. Okey, itulah cerita pasal sejarah Lembah Bujang. So, okey, habis yang ni, kita pergi kepada apa lagi? Back. Mana tadi yang apa tu? Kompleks sejarah Okey, kompleks sejarah, right. Okey, ini satu lagi saya punya idea saya. Bagaimana tadi Cik Mazlan bagi tahulah. Cik Mazlan tanya pada awal tadi, bagaimana artis boleh menyumbang kepada kita punya geopark kita. Okey, right. Okey, yang ini adalah lakaran saya berkenaan dengan kompleks sejarah Lembah Bujang. Kompleks sejarah. Sebenarnya tapak cadangan tu adalah di Sungai Batu lah. Di Sungai Batu. Pada masa tersebut cari gali itu peringkat awal lagi, tak banyak lagi. Tapi saya dah nampak dah dua-dua side jalan tu telah dibuat pencarian, cari gali. Jadi timbulnya idea saya di situ. Yang sebelah kiri ini adalah museum, bangunan museum. Yang sebelah kanan ni sebenarnya adalah jejantas di tengah yang melengkung ni, di tengah yang melengkung ni. Okey, di bawah tu adalah jalan. Jalan. Okey, dan bila kita lalu jalan tu, kita tengok dia ada dua jalan tu, dia ada divider tengah dan ada jalan sahala pergi dan balik kan. Ada dua lorong kan jalan tu. Okey. Itu jalan tu. Jadi apabila site kita cari gali itu ada di kiri kanan jalan, kita melihat bahaya kepada pelancong yang datang situ nak melintas jalan. Okey. So dan sebab tu dalam desain saya cadangkan buat satu jejantas. So melalui jejantas ni dia tidak ada isu keselamatan lah, sebab orang boleh melintas dengan mudah di atas. Dan pergi ke sebelah kiri itu adalah bangunan utama museum. Jadi pada pendapat saya, apa-apa bahan cari gali yang kita jumpa kat sana yang menarik boleh dipamerkan di museum itu. Okey, idea ni datang apabila YDP pada masa tu panggil saya, dia kata, "Cik Razri, you tengok plan. You tengok plan ni, JKR." Bukan JKR, warisan. Warisan ke saya tak pasti. Sorry. Saya tak nak kod lah, kalau saya kod nanti kod saya salah. Tapi dia kata plan ni, dia kata you tengok macam ni ke museum, dia kata. Macam ni ke museum. Saya tengok museum ni macam bangunan hospital je. Minta maaf lah. Okey, minta maaf lah ya. Saya tak ada menyentuh siapa-siapa ya. Biasa sangat. Bangunan tu biasa sangat reka bentuk dia. So dia kata, saya pening, dia kata, kalau boleh you tolong buatlah something. Dia kata, cuba you tengok museum negara. Dia bagi satu benchmark lah. You tengok museum negara. Kita pergi museum negara, kita rasa memang itu bangunan museum dan kita rasa suka nak masuk ke situ. Sebab memang dah bangunan tersebut, reka bentuk bangunan tersebut mencerminkan sebuah museum. Jadi you tolong design dekat saya. You tolong design dekat saya macam mana kita nak buat museum kat situ. Okey, baik. Ini dah. Idea saya sebenarnya, kalau kita perhatikan sini kan, ini merupakan dua pasu tempayan yang tertanam separuh dalam tanah. Sebab apabila saya buat tinjauan di Museum Arkeologi Lembah Bujang, di sana kita nampak banyak artifak-artifak tembikar di sana. Sebenarnya artifak-artifak tembikar ni merupakan
kita panggil kontainer ataupun pada masa tu orang berdagang kapal-kapal, dia tak bolehlah kontainer besar macam lori kontainer nak bawa tu, macam mana orang nak pikul. Sebab tu antara bahan-bahannya diisi dalam tempayan-tempayan yang boleh dipikul oleh orang angkat. Selain daripada tu ada kaitan dengan budaya Hindu kan, dia gunakan tempayan-tempayan untuk dia punya keramaan dia lah. Okey, tetapi kita melihat dalam konteks yang lebih umum, kita tak menyentuh kepada mana-mana agama, kita pergi kepada tempayan merupakan kontainer ataupun bekas dagangan yang digunakan bekas dagangan. Sebab daripada pemahaman saya menerusi kurator pengarah muzium arkeologi Lembah Bujang itu, Encik Zul, sekarang dah pencen kan, okey, dia kata dulu kapal-kapal besar tak dapat masuk sampai ke dalam. Kebanyakan kapal-kapal besar hanya berlabuh di luar. Pada masa itu Gunung Jerai dikenali sebagai Pulau Serai, okey, dan Sungai Batu pun pada masa itu air penuh kan, dia katakan. Alright. Jadi kebanyakannya digunakan perahu-perahu kecil untuk membawa benda ni diisikan ke dalam kapal-kapal besar. Jadi bayangkan kalau perahu nak bawa benda besar-besar tak boleh kan. Sebab tu tempayan pun saiz-saiz yang agak-agak orang boleh angkat lah. Okey. Apabila saya melihat tempayan merupakan satu objek penting dalam perdagangan Lembah Bujang, jadi saya ambil benda itu sebagai subjek desain saya. So di sini 2 biji tempayan yang tertanam separuh ke dalam tanah, menggambarkan bahawa kayanya dia panggil artifak-artifak perdagangan Lembah Bujang yang terdapat di kawasan kita. Okey, next. Okey, next. Next. Okey, yang ini kalau daripada awal tadi kita dah tengok benda-benda macam ini, saya suruh next je sebab dia ada banyak benda-benda macam ini. Yang ini sebenarnya kalau kita pergi sekarang dekat Sungai Batu, kita tengok kemah-kemah dulu, canvas je kot. Sekarang dah digantikan dengan yang zinc kan, yang zinc tu. Okey, tapi dalam desain saya olah beginilah kemah-kemah yang lebih moden menggunakan canvas di bahagian atas dia dengan satu reka bentuk yang lebih moden. Ini yang desain saya lah. Okey, next. Ni bentuk kemah tu. Kita bayangkan kemah-kemah tu menggantikan kemah-kemah yang ada sekarang. Kan? Besar. Sebab kemah yang ada sekarang pun besar. Dia punya kemah tu besar. Yang ini besar. So, once kita lalu kat situ ataupun pelancong lalu kat situ, mesti terpanggil untuk singgah. Nak tengok apa ni? Banyak sangat benda ni macam alien je. Cik Mazlan, sorry, lebih masa ke? Okey, saya dah kena speed up. Okey, next. Okey. Lagi, yes, right. Okey, itu. Ini gambaran yang lebih jelas tentang saya kata tadi, jejantas tadi merupakan sebenarnya tempayan. Okey, inilah dia punya jejantas tadi. Di bawah tu adalah jalan raya, di sana adalah kompleks muzium. Tapi projek ni terhenti disebabkan oleh pada masa tu, masa YDP defend projek ni, dia memang teruk dia punya, orang kata apa, nak defend pasal projek ni. Tapi selepas tu dia ditukar saya tak tahu sebab apa dia ditukar kan. Okey, then sebenarnya dia yang fight kuat pasal projek ni. Okey, so apabila dia dah tak berada di sini lagi, so projek ni pun saya tak ada siapa yang akan bawa benda tu. Okey, dan terhenti. Okey, kita pergi yang tak apa. Okey, tak apa. Okey, kita pergi yang berjalan kaki tadi. Berjalan kaki. Okey, yang pertama. Okey, sebab kita ada masa lagi, tadi dah 5 minit, sekarang tinggal 2 minit dah kot. Okey. Next, cari yang lain. Next. Okey, berhenti kat sini. Okey, yang ini yang pejalan kaki yang ada di Taman Jubli, yang ada dekat, dulu ada dekat Cinta Sayang, lepas tu ada dekat yang ada pagar macam tu kan. Okey. Yang ini adalah projek yang pertama. Pada masa tu saya propose untuk image sejarah Lembah Bujang kita nak bawa ke Sungai Petani. Idea dia sebenarnya projek ni masuk disebabkan oleh YDP panggil saya pada masa tu, dia kata, Cik Nazir, kita menghadapi masalah ragut, kes ragut banyak di Sungai Petani pada masa tu.
Dan kita kalau boleh kita buat satu fence, kita buat fence dekat antara laluan jalan kaki dengan jalan raya, supaya kalau peragut ni dia nak ragut tak boleh sebab orang berjalan ke dalam sikit. So you cuba desainkan pagar tu, dia cakap dengan saya macam tu. Saya ni memanglah kita artis, pada masa yang sama kita pun kalau orang suruh desain, insyaAllah saya boleh desain. Inilah hasilnya. So saya pun come out lah dengan desain macam ni. Okey, desain macam ni, yang alun-alun tu adalah laut. Yang alun-alun tu laut. Dia ada kecil, ada besar, ada yang lebih besar. Okey, dan saya masukkan elemen-elemen sejarah. Ada ombak sebelah atas kiri. Okey, ada ombak. Okey, ada kapal, ada kapal. Inilah idea asalnya. Benda ni memang ada di sana, memang boleh tengoklah, siapa-siapa lalu kat sana memang boleh nampak. Okey. Lepas tu ada tempayan-tempayan yang tadi. Sebab tempayan-tempayan inilah yang bagi saya image ataupun identiti yang jelas di Lembah Bujang, bagi siapa yang pergi ke Museum Arkeologi dia tahu. Okey. Next. Okey, itu dia punya frame dia. Lepas tu kita letakkan fiber kat situ. Okey, next. Okey, next. Habis. Okey. Yang last ada apa? Back dulu. Back. Bila? Tu apa dia? Okey, okey, you beli mas. You beli mas Okey, buka. Okey. Ni salah satu lagi karya yang saya buat. Yang ini karya emboss, timbulan. Tapi karya ini sebenarnya dia tidak direct kepada sejarah Lembah Bujang. Walau bagaimanapun, dia merupakan satu bentuk seni yang boleh dipromosikan di Sungai Petani. Okey, contoh pada satu masa kita pergi ke Langkawi, dia ada satu taman legenda. Taman legenda Langkawi kan, Taman Legenda Masuri ke Taman Legenda apa tu kan, di sebelah jetty tu kan. Okey, ini Taman Jubli Mas di Sungai Petani, di Alostar, dekat Jalan Sukamnanti. Okey, and then mural ni sepanjang 400 kaki. Mural ni diberikan kepada UiTM Kedah untuk kompos dan design dan suggest kepada kerajaan negeri. Dan kita buat, dan akhirnya benda ni siap dan dipasangkan di sana. Okey, apa yang kita boleh buat adalah sama ada contohlah di Taman Jubli Perak ke, ataupun di satu kawasan baru kita buatkan mural yang begini, wall, mengkisahkan semua tentang geoart dan juga perdagangan Lembah Bujang. Kisah perdagangan Lembah Bujang, ceritakan. Dia bukan macam Tugu. Dia mural timbulan macam big shilling yang ada timbulan kat belakang. Jadi suggestion saya adalah, instead of kita dah pernah buat di Taman Jubli Mas, so kita buat satu lagi di kawasan kita lah, area mana-mana yang kita propose. Kita buat benda tu supaya pengunjung-pengunjung daripada luar ataupun dalam boleh beriadah, berrekreasi sambil mempelajari ataupun mengetahui tentang unsur-unsur atau elemen-elemen geopark yang terdapat di tempat kita. Right. Okey, next ada yang ni nampak kita ni sultan kita ni, Taman Jubli Mas 50 tahun pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Tunku pada masa tu. Okey, next. Timbulan dia punya tu bentuk timbulan. Inilah yang saya maksudkan. Kita boleh buat di sinilah, kita boleh buat di sini dengan desain yang berkaitan dengan kita punya geopark. Okey, next. Okey, semuanya buat secara timbulan. Okey, next. Okey, kenapa kita buat dalam bentuk timbulan? Apa kelebihan timbulan dengan benda yang flat? Timbulan ni orang boleh sentuh. Bila orang boleh sentuh tu, dia punya dia punya feel, dan dia punya feel tu meresap ke jiwa. Visual ditambah dengan feel, memang lebih melekat di jiwa. Right, next. 400 kaki, 200 kaki lagi sebelah dia. Next. Habis. Okey. Sorry, setiap jalan satu lagi seminit je ni, tak sampai seminit pun. Okey, yang tadi kapal KPL botol. Okey. Alright, cukup. Okey, yang ini adalah satu cadangan daripada YDP juga pada masa tu. Dia beritahu saya, Cik Nazri,
kita orang ada banyak botol simpan dekat store, dia kata. Kita ada banyak botol simpan dekat store pada masa tu. Apa yang you boleh buat dengan botol ni? Okey, baiklah. Saya kata saya cadangkan untuk kita buat satu gazebo botol ataupun replika kapal. Sebuah gazebo berbentuk kapal ataupun sebuah replika kapal. So kapal tu adalah kapal Jong Cina. Ya? Botol kaca. Botol kaca. Okey. Botol kaca tu memang banyak suruh. Dia bawa saya pergi tengok kat store, memang banyak. Saya tak tahu mana dia dapat botol kaca banyak tu kan. Okey. Jadi saya kata okey, tak apa. So apa yang idea saya pada masa tu adalah dia adalah sebuah gazebo sebenarnya. Dia replika kapal dan sebuah gazebo. Idea ni datang apabila saya lihat kapal di Melaka. Dia buat betul-betul kapal, kan? Kita tak buat betul-betul kapal. Kita cuma ambil bentuk kapal tapi dia merupakan satu gazebo ataupun satu stage. Apa-apa saja kita boleh buat kat sini. Di bawah tu adalah satu platform untuk orang bersantai di situ. Pada masa tersebut, orang yang bersantai di bawah tu ibarat sebagai penumpang kapal tersebut. Kan? Dan botol-botol kaca yang disusun di atas tu termasuk layar dan sebagainya. Apabila tengah hari, apabila kita dapat cahaya matahari menyinari itu, dia unsur-unsur transparan tu akan menyerlahkan lagi replika tersebut. Okey, terima kasih. Itu saja saya punya presentation. Minta maaf kerana terlebih masa sedikit. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.